Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua calon-calon SPM yang sedang menonton di rumah sekarang. Apa khabar? Seperti biasa, anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bertemankan saya, Syamira Nazir, hari ini selama 1 jam, di mana pada hari ini kita akan belajar satu mata pelajaran elektif iaitu hiasan dalaman untuk murid-murid tingkatan 5. Tetapi sebelum itu, ayuh kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru kita. Dengarnya beliau datang dari negeri di bawah bayu. Siapakah beliau? Jom kita saksikan Profil Guru. Baiklah, sebelum kita berkenalan dengan guru kita pun ingin mengalu-alukan kedatangan seorang guru jurubahasa isyarat yang ada dengan kita pada hari ini iaitu Cikgu Nur Hasliah Hairul Anwar dari SK Pendidikan Khas Selangor Shah Alam Selangor. Apa khabar Cikgu? Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami pada hari ini. Baiklah semua, hari ini kita ada seorang guru yang cukup hebat dan berpengalaman yang ingin kongsikan kepada anda semua bagaimana cara untuk skor ataupun menjawab bagi mata pelajaran hiasan dalaman dengan tajuk kita hari ini iaitu skema warna dan fungsi reka bentuk. Kita ada Cikgu Muhammad Nazri. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar Cikgu? Sehat Alhamdulillah. Wah, Cikgu, hari ini kita nak belajar tentang skema warna Cikgu. Betul, skema warna. Hari ini kita sama-sama pakai warna ungu. Betul. Nanti kita tanya Cikgu apa maksud di sebalik ungu ini. Tetapi kita pun nak berkenalan dengan rakan-rakan baru saya di dalam talian Cikgu. Boleh insyaAllah. Anak murid Cikgu sendiri ya? Ya, anak murid saya sendiri. Di manakah mereka? Assalamualaikum semua. Apa khabar? Wah, cerianya semua. Manis, tersenyum. Okey Cikgu, boleh Cikgu perkenalkan mereka? Okey, baiklah. Bersama Cikgu hari ini yang datang dari Sabah. Papar Sabah, Cikgu ingin perkenalkan 4 orang murid yang bersama Cikgu di dalam ruangan GM di skrin sana. Yang pertama ialah saudara ataupun Syah Rizwan. Lambai tangan Syah Rizwan. Seterusnya Saidatul Ain. Nur Syira. Nur Syira, okey, tahniah. Dan seorang lagi Nur Hazwani. Dan keempat-empat ni adalah wakil daripada SMK Takis Papar Sabah. Ada satu kata semangat untuk mereka ni. Silakan, Takistah hebat. Apa Cikgu lagi sekali? Takistah hebat. Wah, Takistah hebat. Takistah hebat. Itu Okey. yang dilaungkan setiap hari Isnin akan dilaungkan Takistah hebat. Baiklah. Jadi seguranya kehebatan mereka sudah jelas hari ini berada di kaca TV dan menjadi peneman saya untuk acara Didik TV tahun 2022. Ya, baiklah. Dan semangat hebat mereka itu yang kita nak bawa di studio hari ini. Betul. Untuk sama-sama kita belajar mata pelajaran kita iaitu hiasan dalaman. Tetapi sebelum tu Cikgu, boleh tak Cikgu terangkan apa yang dimaksudkan dengan skema warna dan fungsi reka bentuk tentang tajuk kita hari ini? Okey, skema warna. Apa yang kita faham tentang skema warna ini adalah warna yang akan mempamerkan mod seseorang dalam ruang rumah, contoh dalam personality sendiri. Dan pemilihan daripada konsep reka bentuk daripada warna tadi itu kita akan contoh kita akan bangunkan ruang rumah menurut ataupun mengikut kehendak warna pelanggan tersebut. Contoh seperti yang Mira cakap tadi, kita mengenakan baju warna ungu, kita adalah dalam kategori individu yang berani, ceria dan riang. Ini yang kita ada sekarang. Jadi jelas ternyatalah apa yang berlaku hari ini. Kedua pun orang cakap mudah tersenyum, riang apabila menyampaikan sesuatu ilmu. Itulah di antara orang cakap maksud di sebalik penggunaan warna atau skema warna tersebut. Baiklah, cukup jelas penjelasan Cikgu. Jadi Cikgu, jom kita nak teruskan lagi sesi kelas kita pada hari ini. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, selamat pagi semua. Jadi hari ini juga akan membentangkan satu lagi tajuk yang tidak kurang pentingnya untuk kita menduduki peperancangan SPM yang akan datang, iaitu tahun 2022, iaitu konsep penggunaan warna dan reka bentuk dalaman. Okey, dalam ruang yang telah, dalam gambar yang telah dipaparkan ini, okey, Cikgu dapat lihat ada beberapa ruang yang telah Cikgu pamerkan. Jadi sukacitanya Cikgu ingin menguji kehebatan murid-murid Cikgu, apakah ruang
yang anda faham ataupun apakah yang ingin anda perkataan tentang ruang yang telah cikgu pamerkan ini? Siapa boleh bantu cikgu? Siapa yang bantu? Saya cikgu. Ya, Syahrizwan. Apa dia Syahrizwan? Okey, kepelbagaian penggunaan warna dalam sesuatu ruang. Kepelbagaian penggunaan warna dalam sesuatu ruang. Sesuatu Okey. ruang, ya. Tahniah, terima kasih. Okey, Seorang lagi yang boleh bantu cikgu? Siapa boleh bantu cikgu? Cikgu. Okey, teruskan. Azwani. Susun atur perabot. Susun atur perabot. Okey, ada gambar susun atur perabot. Saidatul Ain. Boleh bantu cikgu Saidatul Ain? Apa yang anda faham tentang rajah ini? Apa dia Saidatul Ain? Oh. Dia Tak nak apa. buka mikrofon, tertutup kamera pula. Boleh Tak saya apa. datang? Boleh bantu Nashira? Okey, silakan. Ya, Syira. Ruang dalaman. Ruang dalaman. Okey, terima kasih. Murid cikgu yang berada di ruang GM di sana. Okey. Apa yang kamu perkatakan tadi memanglah berkait rapat pada apa yang kita akan bincangkan pada hari ini, iaitu warna, susun atur perabot, ruang dalaman, ruang tamu, okey. Ruang belajar. Semua ini adalah berkaitan tentang warna. Bagaimana kita mengenakan warna pada ruang-ruang tersebut akan memberi kesan kepada diri kita apabila kita berada dalam ruang ini. Okey, seterusnya konsep penggunaan warna dan reka bentuk dalaman. Hiasan dalaman, konsep penggunaan warna dan reka bentuk dalaman, teknik menjawab soalan pada bahagian A dan bahagian B. Okey. Teknik menjawab soalan pada bahagian A dan bahagian B ini kita akan menjelaskan satu persatu bagaimana kita cuba untuk menjawab soalan mengikut skema yang sebenarnya. Dan seterusnya adalah menerangkan objektifnya, menerangkan definisi warna, kepentingan penggunaan warna dan pengaruh warna, menerangkan faktor pemilihan reka bentuk dalaman dan konsep reka bentuk. Seterusnya menerangkan langkah kerja menghasilkan reka bentuk dalaman. Ini adalah definisi warna. Warna adalah unsur yang boleh menciptakan mood dan suasana. Okey. Dan satu fenomena alam yang berupa cahaya dan mengandung spektrum warna pelangi. Roda warna pula adalah merupakan panduan yang digunakan untuk membantu menjelaskan perhubungan antara warna primer, sekunder dan warna tertiary. Akhirnya adalah contoh roda warna. Kita akan bincangkan pada set yang seterusnya lagi. Dan seterusnya adalah kepentingan konsep dan penggunaan warna. Apakah kepentingan konsep dan penggunaan warna ni? Dari sudut psikologi. Okay, dari sudut psikologi, warna dapat memberi impak emosi dan perasaan penghuni. Okey, dalam satu ruang, apabila kita tengok orang itu ceria, kita kena mengenakan warna lebih ceria, warna terang. Dan akhir sekali adalah warna juga dapat membantu menonjolkan lagi aura positif atau karakter istimewa dalam diri seseorang individu. Seperti yang saya terangkan tadi di awal, cikgu dengan Mira mempunyai aura positif, iaitu berani mengenakan warna ungu sebagai karakter kami pada hari ini. Jadi apa yang kita lihat, kepentingan konsep dari sudut psikologi memberikan impak emosi dan perasaan penghuni, dan seterusnya dapat membantu menonjolkan lagi aura positif atau karakter istimewa dalam diri seseorang individu. Jadi ini kita akan bincangkan. Begitu juga dengan apabila kita lihat kepada rajah-rajah yang ada di sini nih. Okey? Sudah jelas dan nyata memperlihatkan mood dan emosi yang berlainan. Contoh kita lihat orang putih, dia membentukkan suasana yang lebih klasik, tenang dan selesa. Okey, warna hijau lebih ceria. Warna-warna macam ni, warna-warna sejuk. Dan ini warna biru pun ada warna sejuk, dan warna kelabu adalah warna neutral. Yang kita akan bincangkan daripada slide yang seterusnya nanti. Baik. Itu dia penjelasan cikgu. Betul, Ada ya, betul. lagi cikgu tambahan dari cikgu? Itu Setakat saja. ini itu saja. Ya, betul. Baik, terima kasih cikgu. Selepas ini macam cikgu kata, cikgu ingin kongsikan lebih lagi tentang skema warna dan fungsi reka bentuk. Tetapi ayo kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2022 di mana pada hari ini kita belajar mata pelajaran hiasan dalaman untuk murid-murid tingkatan 5. Dan bersama dengan kami pada hari ini, keempat-empat murid dari SMK Takis Papar Sabah. Kita ada Syahrizwan, kita ada Saidatul Ain, Nur Ashira dan juga Azwani. Baik cikgu, di segmen ini apa pula perkongsian daripada cikgu untuk saya, rakan-rakan di talian dan juga di rumah. Silakan cikgu. Baiklah, kita teruskan kepada slide hari ini.
Okey, seterusnya faktor pemilihan konsep dan penggunaan warna. Ini juga salah satu dalam skema warna. Faktor pemilihan konsep dan penggunaan warna yang pertama adalah ruang. Ruang mempengaruhi bagaimana kita mengenakan warna dalam ruang-ruang tersebut. Contoh gambar yang berada di dalam skrin ini adalah dua ruang yang kita dapat lihat melambangkan identiti ataupun karakter seseorang individu. Seterusnya adalah kepercayaan dan kebudayaan menggunakan skema warna yang tertentu. Contoh hari raya kebiasaannya kita akan mengenakan warna hijau. Menambahkan ketupat lah contoh. Tahun Baru Cina dia mengenakan warna merah. Okay? Dia lebih pada tarian singa dia warna merah, mercun dia warna merah dan India pelbagai warna. Melambangkan kebudayaan sesuatu etnik yang ada di Malaysia contohnya. Seterusnya kehendak pelanggan. Ini perkara yang paling penting. Okay? Kehendak pelanggan. Kita harus mendengar apakah kehendak atau warna yang diminati oleh pelanggan tersebut. Kita tidak boleh sesuka hati mengikut diri kita sendiri disebabkan yang tinggal pada ruang itu adalah pelanggan itu sendiri. Jadi apa yang kita perlu ambil perhatian ialah pendapat pelanggan tersebut kita akan alihkan kepada pendapat kita dan kita cadangkan mengikut persepsi kita sendiri dan mengikut apa yang mereka mahukan. Dan seterusnya dari segi suasana pun sama. Suasana ini paling mudah suasana kegembiraan dan kegembiraan dan kesedihan. Ini jelas penggunaan warna. Apabila berlaku sesuatu kematian macam tu contohnya kita lebih menggunakan warna yang gelap, contoh warna hitam, lebih redup kan. Contoh apabila waktu kegirangan yang orang cakap sambutan yang meriah-meriah kita akan menggunakan yang pelbagai warna-warna terang macam ni. Contoh warna-warna panas dan warna sejuk. Itu memberikan impak kepada apabila kita berada dalam kawasan tersebut kita rasa macam wah, kita perlu dalam mood keadaan yang lebih gembira. Dan seterusnya, ini juga paling penting faktor umur. Di faktor umur, contoh bilik tidur remaja, kanak-kanak, dewasa dan warga emas mempunyai warna yang sangat berbeza. Contoh kanak-kanak dia lebih riang, gembira, berbagai warna. Warna-warna pelangi pun boleh. Pasal apa? Dia disebabkan dia ingin keadaan yang lebih gembira dan ceria. Dan seterusnya remaja dan warga tua. Okay, dewasa pada sekarang ni, pada keadaan sekarang ni penggunaan warna itu lebih kepada warna yang redup, warna yang orang cakap lebih tenang. Dia tidak lagi mengenakan warna yang sangat dramatik, kesannya sangat dramatik kepada diri sendiri atau pada ruang tersebut. Kerana orang cakap faktor umur mempengaruhi pemilihan warna yang paling jelas sekali. Seterusnya daripada emosi pun sama. Emosi dan mood seperti yang telah dikatakan tadi dari sudut psikologi, emosi akan melambangkan warna akan melambangkan emosi seseorang. Contoh dia mengenakan warna merah, dia akan lebih ceria. Dia mengenakan warna kuning, dia akan lebih gembira. Dia menggunakan warna biru, dia akan nampak macam santai macam tu. Dan apabila dia mengenakan warna hitam, kita akan nampak mood dia akan orang cakap mood cloud. Contoh macam dia macam orang cakap karakter dia akan terpadam dengan warna tersebut. Dia akan ikut pada warna yang dia pakai. Begitu juga dalam ruang dalaman, apabila kita mengenakan warna lebih gelap, mood kita sebagai penghuni dalam kawasan tersebut akan lebih rasa macam suram, dalam keadaan yang tenang tetapi dalam diri kita sendiri. Ada setengah orang apabila masuk di kawasan yang gelap, dia rasa macam, oh, saya tidak boleh. Benda ini akan menyebabkan saya rasa emosi saya akan down. Okey, saya punya keyakinan diri saya akan turun. Ataupun keyakinan diri saya tidak dapat ditonjolkan kerana pengaruh warna yang telah dipakai. Okay, seterusnya adalah jantina. Okay, jantina pun amat jelas dan ketara pemilihan warna mengikut jantina yang ada. Okay, dalam ni ada dua raja, dua gambar yang secara tidak langsung memberi pandangan atau memberi kesan kepada kita penggunaan warna dari sudut kedua-dua ruang tersebut. Jadi cikgu minta bantu murid cikgu yang berada di luar sana. Siapa boleh bantu cikgu membezakan kedua-dua ruang ini yang melambangkan jantina individu tersebut? Saya cikgu. Okey, teruskan Izwan. Okey, pada image yang pertama sekali, penggunaan warna dia lebih kepada warna yang lebih gelap, iaitu menunjukkan masculinity. Betul. Manakala yang gambar di bawah itu menunjukkan penggunaan warna merah jambu, iaitu warna feminin yang lebih ceria. Jadi menunjukkan pertama sekali itu ialah image yang pertama sekali itu ialah lelaki dan di bawah itu ialah perempuan. Ya, terima kasih Izwan. Betul. Daripada penerangan Izwan tadi sudah jelas penggunaan warna untuk kedua-dua ruang tersebut atau ruang bilik tidur lelaki dan ruang bilik tidur perempuan memperlihatkan karakter individu itu sendiri. Jadi jelas dan nyata warna mempengaruhi
konsep dan diri kita sendiri. Yang paling penting apabila kita memilih ruang, apabila kita memilih warna, ikut cita rasa sendiri, baru kita minta cadangan kepada kontraktor ataupun penghias dalaman yang kita tempah. Seterusnya ialah skema warna. Apa dia skema warna ni? Okey, jadi hari ini cikgu mau murid-murid cikgu yang berada di luar sana menjelaskan kepada cikgu secara ringkas apakah skema warna yang anda faham dan apakah skema warna yang anda tahu. Siapa boleh bantu cikgu? Saya cikgu. Okey, Ain teruskan. Syira, teruskan Syira. Skema warna panas. Skema warna panas lagi. Contoh skema warna panas kenapa? Diri dia menimbulkan rasa ceria, meriah dan riang. Ceria, meriah dan riang. Okey, seterusnya apa lagi? Skema warna yang anda tahu dan yang anda faham? Siapa boleh bantu cikgu? Saya cikgu. Okey, Izwan teruskan. Okay. Skema warna sejuk. Okey, apa dia skema warna sejuk? Okey, skema warna sejuk menimbulkan suasana nyaman dan selesa. Nyaman dan selesa. Ya. Teruskan. Contoh dia warna hijau dan biru. Hijau dan biru. Dan cikgu rasa dalam skema warna ni hanya ada dua yang anda jelaskan. Jadi cikgu minta kalau ada lagi pendapat lain, apakah skema warna yang seterusnya? Boleh bantu cikgu? Siapa ingin bantu cikgu? Saya cikgu. Ada dua orang. Yang mana satu cikgu? Siapa? Ain, boleh. Saya Datul Ain. Skema warna natural. Natural Ain. Okey, apa dia natural Ain? Warna natural merupakan warna yang tidak tergolong dalam kategori warna asal, warna sekunder dan warna tertier. Okey. Contoh warna yang ada? Hitam dan putih. Hitam dan putih. Terima kasih ketiga-tiga jawapan tersebut, Tahniah. Okey, cikgu akan terangkan skema warna panas akan menimbulkan suasana yang ceria, meriah, riang dan sebagainya. Okey. Warna panas kelihatan lebih menonjol ke hadapan sesuai untuk catatan bertemakan perayaan, peperangan, kemeriahan, pesta dan sebagainya. Contoh warna panas ialah merah, oranye, kuning, merah jambu dan kuning air. Okey, seterusnya skema warna sejuk. Apa dia skema warna sejuk? Okey, menimbulkan suasana nyaman, selesa, sejuk, segar, sedih dan sunyi. Warna-warna ini menghasilkan ilusi kejauhan dan ke belakang. Okey, sesuai jika digunakan untuk memastikan kertas dinding. Jadi macam kita tadi tu warna sejuk, sesuai jadi kertas dinding lah. Okey. Okey, contoh warna sejuk ni ungu. Ungu juga dikategorikan warna panas. Okey, warna hijau, biru dan coklat. Dia melambangkan mood kita lebih nyaman dan selesa. Okey, seterusnya ialah skema warna neutral yang seperti dinyatakan oleh Saidatul Ain tadi ialah warna neutral merupakan warna yang tidak tergolong dalam kategori warna asas, warna sekunder dan warna tertier. Warna neutral terdiri daripada warna putih, hitam atau campuran kedua-duanya. Okey, ini contohlah. Kebanyakannya golongan lelaki lah yang menggunakan warna-warna neutral ini. Okey, pengaruh warna pada ruang dalaman secara sepintas lalu juga akan terangkan di sini ialah biru lembut adalah warna seperti langit, sesuai digunakan pada ruang tamu anda kerana memberi kenyamanan, ketenangan. Warna biru lembut ini membantu ruang terasa lebih luas dan selesa seperti rajah ini. Akan memperlihatkan ruang itu lebih luas dan selesa. Seterusnya warna putih. Kenapa perlu pemilihan warna putih? Pilihan warna putih untuk kesegaran ruang tamu anda untuk menyerlahkan penampilan klasik. Warna putih yang sempurna boleh mewujudkan persekitaran tempat tinggal yang lebih selesa. Okey, seterusnya warna kuning terang. Walaupun anda mungkin ragu-ragu untuk mengecat dinding anda dengan warna kuning terang akan menimbulkan aura yang lebih berani dan ceria. Ini betul jarang sekali kita mengenakan warna kuning. Mira macam mana? Rumah Mira ada warna kuning? Rumah saya pun tiada warna kuning, cikgu. Kan dia macam keberanian tu, saya sendiri belum cukup berani untuk mengenakan warna kuning di ruang tamu saya sendiri. Okey, seterusnya hijau tradisional menenangkan ruang berwarna hijau gelap dan mengundang ketenangan. Contoh ni. Dan seterusnya kelabu. Walaupun warna kelabu boleh menjadi sejuk dan suram, warna kelabu yang betul akan membuka ruang tamu anda lebih terang atau rasa berani dengan warna gelap yang dramatik untuk warna neutral yang sempurna. Ini contoh
Warna kelabu. Yang lebih ruang lebih santai, kita lebih selesa untuk memperlihatkan kita lebih tenang. Saya rasa guna warna kelabu lah. Okey, Mira rasanya guna kelabu. Ya, betul. Di rumah saya ada warna kelabu. Kita mau apabila masuk rumah itu adalah syurga kita. Kita macam masuk rumah santai, stres pun kurang kerana di sana kita lebih lama tinggal daripada berada di luar. Okey, seterusnya contoh soalan bahagian A, jadual menunjukkan kumpulan skema warna sejuk, panas dan neutral. Okey, seterusnya pilih dan padankan skema warna mengikut kategori yang betul dalam ruang jawapan. Hijau dan biru, merah dan oranye, hitam, putih, ungu dan kuning. Baru kita terangkan tadi. Saya boleh bantu cikgu untuk menjawab soalan yang tertera pada skrin ini. Saya boleh tolong jawab? Boleh angkat Saya tangan. cikgu. Okey, terus. Sedatul Ain. Silakan Ain. Apa dia? Hijau dan biru adalah warna sejuk. Okey. Merah dan oranye adalah warna panas. Okey. Hitam dan putih adalah warna natural. Betul. Ungu adalah warna sejuk. Okey. Dan lagi sekali kuning warna panas. Ya, kita tengok skema jawapan ya. Warna sejuk, warna panas, warna neutral, warna sejuk dan warna panas. Tahniah Ain. Macam inilah apabila kita sesi kita menyatakan apakah maksud warna tersebut, kita terus membuat ulang kaji agar murid lebih ingat dan faham apakah skema warna. Okey, seterusnya ialah tahniah. Bahagian A, jadual menunjukkan sebahagian faktor pemilihan konsep dan penggunaan warna. Berdasarkan jadual, tandaikan right bagi faktor pemilihan yang betul dan X ataupun salah bagi yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Okey, faktor pemilihan konsep dan penggunaan warna ruang jawapan. Siapa boleh bantu cikgu untuk menjawab soalan ini? Saya cikgu. Silakan. Okey, Azwani. Azwa. Teruskan Wani. Umur betul. Umur betul. Ruang betul. Okey. Lasak salah. Lasak salah. Warna salah. Okey. Dan suasana betul. Suasana betul. Kita tengok jawapan. Okey, tahniah. Betul. Hazwani, kenapa kamu menyatakan salah kepada lasak ni? Apa yang kamu boleh katakan? Ataupun ada yang boleh bantu siapa? Saya Okey. cikgu. Silakan Syira. Teruskan. Kerana sikap tu dia dibentuk macam sikap. Oh, dia lebih kepada sikap. Okey, betul. Sikap keganasan dia boleh digambarkan dengan warna. Contoh, orang yang ataupun orang yang berkarakter kasar ni, dia tiba-tiba warna pink. Dia tidak selari. Benda tu ikut diri sendiri, personality sendiri. Terima kasih atas jawapan tersebut. Seterusnya, contoh soalan bahagian A. Jadual menunjukkan pernyataan pemilihan warna dengan gaya ruang dalam rumah. Pernyataan pemilihan warna dan gaya. Kemasan yang sesuai dan menarik, perabot dan bahan hiasan yang tahan lasak, kos dan keselamatan, fungsi setiap ruang dalaman, saiz ruang dan susur atur yang bersesuaian dengan konsep. Okey, berdasarkan jadual itu, lengkapkan proses pemilihan dan gaya yang betul pada ruang jawapan. Okey, ini adalah ruang jawapan dan ini jawapan telah disediakan atau diberi pemilihan skim warna yang sepadan dengan warna ruang dan perabot. Okey, untuk soalan ini bahagian A, ada murid yang boleh bantu cikgu? Saya cikgu. Okey, teruskan Izwan. Okey, pertama sekali fungsi setiap ruang dalaman. Fungsi setiap ruang Ya. dalaman. Seterusnya? Yang kedua, kemasan yang sesuai dan menarik. Okey. Seterusnya, sambung. Sambung jawapan. Saya cikgu. Okey, teruskan. Perabot dan bahan hiasan dan tahan lasak, Okey. kos dan keselamatan, Kos dan keselamatan. saiz ruang dan susun atur. Saiz ruang dan susur atur. Berlaku kesilapan di sini, Syira. Jadi saya boleh bantu cikgu membetulkan? Mungkin ada kesilapan sebelum cikgu perbetulkan? Bagi cikgu Okey. bagi ruang kepada murid cikgu yang berada di luar untuk membetulkan sendiri. Izzuan cikgu angkat tangan. Izzuan, teruskan Saya Izzuan. cikgu. Teruskan Izzuan. Saya dapati ada sedikit ralat di situ. Sepatutnya
kita perlu menentukan saiz ruang dan susun atur yang bersesuaian dengan konsep, baru kita boleh pergi ke arah kos dan keselamatan. Betul. Kita sesuaikan ruang tadi. Apabila kita tahu jumlah ruang, baru kita dapat menentukan kos sesuatu perkhidmatan yang telah kita laksanakan tadi. Tahniah, Iwan. Boleh tahan walaupun dalam keadaan macam tu. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada bagaimana ruang tersebut memberi kesan kepada kita andai kata kita tidak selesa berada di ruang tersebut. Okey, contohnya apabila kita berada di ruang, individu tersebut dia inginkan ruang yang warna-warni, sedangkan kita lihat dia punya identiti dia ataupun kita lihat dia punya diri dan umur dia tidak sesuai dengan ruang tersebut. Jadi bagaimana kita untuk memberi nasihat secara perlahan agar dia dapat memilih warna yang sepatutnya mengikut keselesaan diri dia sendiri dan mengikut pengaruh umur yang dia ada. Jadi kita akan teruskan untuk slide yang akan datang kepada permasalahan seperti itu. Ya, itu dia tentang kepentingan skema warna bagi penggunaan ataupun ruang terutama sekali dalam reka bentuk. Kita berhenti berehat seketika, Cikgu. Murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, teruskan menonton Sukses SPM 2022. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2022 di mana pada hari ini kita belajar mata pelajaran hiasan dalaman untuk murid-murid tingkatan 5 dan untuk segmen ini subtajuknya merupakan reka bentuk dalaman dan kemasan. Apa pula perkongsian daripada Cikgu? Ayo, silakan Cikgu. Terima kasih. Okey, ini adalah contoh rajah reka bentuk. Jadi untuk menjelaskan apakah rajah ini, Cikgu minta murid Cikgu yang berada di luar sana menerangkan kepada Cikgu dan kepada rakan-rakan anda yang lain apakah yang anda faham tentang rajah yang telah Cikgu pamerkan di sini. Saya Cikgu. Okey, teruskan Syah Izwan. Okey, di dalam rajah ini saya dapati dia menggunakan konsep minimalis. Minimalis. Dia di mana dia menggunakan warna yang lebih neutral dan penggunaan perhiasan yang tidak berapa syarat, Cikgu. Tidak syarat. Okey, tahniah. Dan seterusnya, yang boleh bantu Cikgu? Teruskan. Ya. Penggunaan susun atur perabot, Cikgu. Susun atur perabot. Macam mana tu susun atur perabot? Pada rajah ni, bagaimana perabot itu disusun dan diatur pada ruang yang telah disediakan. Betul? Okey, dan seorang lagi Cikgu minta untuk bantu Cikgu. Saya Cikgu. Okey, teruskan. Reka bentuk sesuatu ruang. Reka bentuk sesuatu ruang. Okey. Tahniah. Ketiga-tiga jawapan tersebut merangkumi rajah yang Cikgu pamerkan di sini. Okey. Itu reka bentuk dalaman. Okay, reka bentuk dalaman merupakan perancangan ruang dalaman agar lebih selesa, harmoni dan sesuai dengan cita rasa pengguna. Okay, kemahiran mengolah ruang menyesuaikan dengan perabot warna barang hiasan, peredaran udara dan pencahayaan supaya lebih menarik serta selesa. Okey, ini adalah contoh ruang. Contoh ruang yang kamu akan bina, contoh ruang yang akan kamu buat sebelum kamu menerangkan kepada pelanggan. Apabila pelanggan berkemahuan atau berkehendak apakah ruang yang sesuai, perabot yang sesuai, warna yang sesuai, proses pertama kamu adalah menghasilkan reka bentuk ini untuk mereka lebih tahu, lebih faham dengan lebih jelas apa yang akan kita sebagai perunding dalaman ingin sampaikan. Okay, konsep ruang reka bentuk dalaman. Okey, konsep Nusantara. Apakah dia konsep Nusantara? Okay, konsep Nusantara ialah tradisional daripada tanah liat, kayu dan rotan. Okay, seterusnya ialah konsep modern contemporary. Okay, modern contemporary. Apa dia modern contemporary? Bercicirikan kombinasi kaca, keluli plastik dan kayu. Ringkas, bergaya dan praktikal. Itu adalah konsep modern contemporary. Seterusnya ialah konsep Inggeris pula adalah warna pastel bermotifkan bunga-bungaan. Ini pada satu ketika dulu menjadi
orang cakap menjadi kegilaan, menjadi keterujaan golongan-golongan yang ingin memperlihatkan rumah mereka berkonsepkan Inggeris dengan menggunakan curtain ataupun curtain yang serupa ini, hiasan yang sebegini yang telah dilekatkan ataupun mempunyai ciri-ciri bunga-bunga bermotifkan bunga-bungaan kecil ini. Adalah ini adalah paling jelas pernah berlaku di Malaysia. Orang cakap benda tu menjadi satu fenomena. Betul. Fenomena kepada kalau pergi rumah je memang berkonsepkan Inggeris. Tahniah. Okay, seterusnya konsep minimalis pula ialah ruang yang luas, lapang dan sederhana. Sederhana dari segi penggunaan warna, reka bentuk, ruang dalaman, perabot yang tidak syarat dengan aksesori. Okey, ini ruang yang kecil. Okay, kita kena menggunakan perabot yang lebih kecil ataupun tidak menggunakan perabot sepenuh-penuh ruang tersebut. Kerana ruang kita terlalu terhad. Ruang kita terhad, kita kena menggunakan ataupun bijak menggunakan perabot yang kita hendak guna. Contohnya perabot kerusi, kita tidak lagi menggunakan kerusi 3-2-1. Mungkin hanya kepada 3 sahaja. Dan hanya ada coffee table, meja kopi, tepi dan kabinet TV. Sudah memadai untuk kita berada dalam ruang tersebut untuk melihatkan ruang tersebut orang cakap lebih selesa. Jangan risau, sering kali kita dengar kalau hari raya, kawan datang, "Oi, kau punya ruang tamu ni tak sesuai lah. Semua tak boleh duduk." Hari raya setahunnya sekali. Yang tinggal dalam ruang tu ada diri kita sendiri. So ikut keselesaan kita. Jadi kita kira, andai kata kita penuhkan ruang tu dengan perabot, dan kalau saya sendiri, kita bergerak tu amat sukar. Betul. Okay, jadi macam, wah ni mungkin ruang berkonsepkan minimalis ada ruang yang diimpikan ataupun telah Wani laksanakan. Wani rupanya Mira. Maafkan saya. Ya, cikgu. Mira. Lebih kepada konsep minimalis yang orang cakap kita datang ruang tersebut lebih selesa untuk kita lalu lalang kan, lebih kurang macam tu. Betul. Jadi ruang-ruang macam ginilah apabila kita berada di rumah yang berkeluasan yang sederhana ataupun kecil, kita kenakan atau mengenakan perabot-perabot yang lebih kecil agar kita lebih selesa dan tenang berada dalam ruang tersebut. Okey, seterusnya konsep moden. Bentuk ringkas dan praktikal, menekankan garisan yang minimum, warna-warna yang neutral dan berciri keseimbangan. Ini moden. Ini pun kebanyakan pelanggan yang berada di kawasan bandar akan mengenakan ruang ataupun ruang konsep seperti ini. Ialah rumah bertingkat-tingkat tinggi kan, kita tidak mampu untuk membawa perabot yang jumlah terlampau banyak tu untuk naik ke atas sekali. Dan apabila kita mau menukar perabot tersebut pula, kita akan menghadapi masalah untuk menurunkan lagi perabot tersebut. Okey, seterusnya, reka bentuk. Proses reka bentuk. Macam mana kita untuk mereka bentuk? Yang pertama ialah situasi dan masalah. Kenal pasti masalah. Okey, mengenal pasti masalah dan kehendak pelanggan dengan merujuk kepada keadaan dan fungsi ruang. Seterusnya, taklimat reka bentuk. Taklimat reka bentuk bagi mencadangkan konsep dan imej yang dipilih. Yang ketiga, sumbangsaran dan pengumpulan maklumat diambil daripada sumber internet, majalah dan buku rujukan. Ini untuk memudahkan kita berinteraksi kepada pelanggan. Contoh konsep yang kita akan kita cadangkan kepada pelanggan tersebut. Seterusnya ialah lakaran idea awal, melibatkan penentuan konsep dan imej akan ditetapkan setelah pengumpulan maklumat. Dan yang kelima ialah idea penyelesaian dan perincian melalui lukisan persembahan. Okey, reka bentuk yang terbaik dipilih hendaklah bersesuaian dengan masalah dan kehendak pelanggan. Medium yang digunakan pertama ialah lakaran kasar dan kedua adalah lukisan persembahan. Yang seterusnya ialah yang keenam, pengembangan idea, penjelasan daripada penghasilan lakaran idea awal kepada lukisan perspektif, moodboard dan papan sampel. Moodboard ni lebih kepada warna. Okey, papan sampel lebih kepada apakah papan sampel contoh curtain yang kita menggunakan, yang kita akan kenakan kepada ruang tersebut. Okey, ini akan kita bawa untuk jumpa pelanggan, kita akan jelaskan satu persatu dari segi warna dan kain langsir yang kita akan cadangkan. Seterusnya yang ketujuh, model reka bentuk dalaman, memberikan pemandangan lebih jelas mengenai keluasan ruang. Setuju dengan lukisan, persembahan menghasilkan model yang dilakukan. Dan yang ke-8, pendokumentasian, proses penyediaan satu reka bentuk hiasan dalaman dari awal hingga akhir. Okey. Langkah kerja menghasilkan model reka bentuk dalaman. Pertama, persediaan bahan dalam pembuatan model. Kedua, menyediakan tapak model berdasarkan plan yang diberi.
Yang ketiga, menentukan skala pada model yang akan dibina. Yang keempat, mendirikan dinding model mengikut ruang yang telah dibahagi termasuk kedudukan pintu dan tingkap mengikut skala. Dan yang kelima, melengkapkan model dengan perabot yang berskala dan kemasan berdasarkan konsep yang dipilih. Okey, ini contoh yang telah kamu buat masa berada dalam bengkel. Okey, dalam bengkel murid saya ni telah menghasilkan orang cakap hasil tangan yang macam inilah. Ini adalah salah satu pentaksiran dalam bilik darjah. Apabila mereka telah berjaya membuat serupa ini atau model yang seperti ini mengikut ukuran dan spesifikasi yang telah ditetapkan, mereka telah mendapat skor untuk kerja kursus mereka. Ini contoh lain. Ini pun sama, contoh yang telah dihasilkan oleh murid dan guru sendiri. Okey, bahagian A, kita terus kepada teknik menjawab soalan. Bahagian A, contoh soalan. Jadual menunjukkan jenis konsep ruang dalaman moden, contemporary, minimalis, Nusantara dan Inggeris. Berdasarkan jadual, padankan konsep itu dengan pernyataan yang betul dalam ruang jawapan. Okey, 5 markah. Okey, pernyataan, warna pastel, bermotif bunga-bunga dan seterusnya dan ruang jawapan. Cikgu minta murid cikgu berada di sana untuk menerangkan apakah jawapan untuk ke semua pernyataan yang telah cikgu paparkan di sini. Siapa boleh bantu cikgu? Cikgu. Hai, teruskan. Warna pastel dan bermotifkan bunga-bungaan ialah Inggeris. Okey. Ruang yang luas, lapang dan sederhana, tidak syarat dengan aksesori ialah minimalis. Okey, seterusnya siapa boleh bantu? Saya cikgu. Okey, teruskan. Saidatul Ain. Tradisional daripada tanah liat, kayu dan rotan Okey. ialah Nusantara. Seterusnya. Dua, bentuk ringkas dan praktikal. Warna-warna yang natural dan keseimbangan ialah modern. Okey. Kombinasi kaca, keluli, plastik dan kayu, ringkas dan bergaya ialah modern contemporary. Contemporary. Dia ada pilat sikit. Okey, kita tengok jawapan macam mana. Okey, Inggeris berkonsepkan minimalis, Nusantara modern dan modern contemporary. Tahniah diucapkan kepada Saidatul Ain. Tahniah. Okey. Ni kamu dapat 5 skor lah. Okey, 5 skor lah macam tu, bukan skor lah. Okey, tahniah. Seterusnya kita kepada soalan yang seterusnya. Berikut adalah bahan dan alatan menghasilkan model reka bentuk dalaman. Okey, pada soalan seperti ini, kita akan mengkelaskan 2 bentuk soalan, iaitu pengkelasan kepada bahan, kedua adalah pengkelasan kepada alatan yang digunakan. Jadi pada ruang ini ataupun soalan seumpama ini, murid kena mahir untuk membezakan apa dia alatan, apa dia bahan. Jadi cikgu terus kepada soalan. Berikut adalah bahan dan alatan menghasilkan model reka bentuk dalaman. Mounting board, plastik lusinar, glue gun dan pisau. Kelaskan. Dia cakap ini, kelaskan bahan dan alatan tersebut pada ruang yang disediakan. Bahan dan alatan. Siapa boleh bantu cikgu? Siapa ingin jawab? Okey. Silakan Izwan. Saya cikgu. Ya, okey Wan, Okey, teruskan. untuk bahannya ialah mounting board dan plastik lusinar. Okey. Bagi alatan, glue gun dan pisau. Glue gun dan pisau. Kita tengok. Mounting board. Betul. Betul. Glue gun Betul. dan pisau. pisau. Betul, tahniah. Jadi apabila jawapan seumpama ini, cikgu berdirikan cikgu amat gembira kerana murid cikgu sudah mahir membezakan atau membuat pengkelasan kepada kedua-dua bahan dan alatan. Jadi ini di antara contoh soalan SPM nanti yang akan kamu jawab pada hujung tahun ataupun awal tahun 2023. Ya. Okey. Cikgu, saya ada satu soalan nak tanya cikgu. Okey. Kalau saya inginkan rumah ataupun ruang yang berkonsepkan santai, konsep mana yang bersesuaian dengan cita rasa tu cikgu? Kalau berkonsep santai ni kita lebih kepada minimalis lah Minimalis. contoh. Moden pun boleh. Okey, kalau minimalis kita gunakan ruang yang kecil ruang kecil,
kita menggunakan perabot yang tidaklah syarat sangat dengan perabot. Ya. Perabot yang berbentuk moden macam tu. Perabot yang 2 tempat duduk, 1 tempat duduk sudah memadai. Dengan hiasan bunga atau pokok satu, sudah tu dengan meja kopi dan kabinet TV memadai. Moden pula kita gabungkan ke semua plastik, keluli dan kayu tadi untuk memperlihatkan karakter kita. Orang cakap apabila kita berada di ruang individu tertentu, kita akan melihat karakter pelanggan ini atau karakter tuan rumah ini adalah seperti ini. Betul. Dia inginkan keselesaan, inginkan ketenangan dan memudahkan dia untuk orang cakap bersosial di kawasan tersebut. Betul. Maksudnya bersosial ni apabila kita menonton TV, okey, apabila kita untuk berinteraksi lah sesama dengan ahli di dalam ruang tersebut. Betul. Ya. Baik, itu dia tentang reka bentuk dalaman dan juga kemasan. Ingat murid-murid, ada 5 konsep. Konsep yang pertama minimalis, modern contemporary, nusantara dan juga Inggeris. Itu penjelasan yang cukup jelas daripada cikgu, tetapi kita akan kembali selepas ini untuk lebih banyak lagi daripada cikgu. Jangan ke mana-mana, hanya di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2022. Bagaimana murid-murid di rumah? Cukup jelas penjelasan cikgu. Jangan risau, kali ini di segmen ini cikgu ingin terangkan pula bagaimana untuk memahami kepentingan warna dalam reka bentuk dalaman. Jom kita tanya Cikgu Nazri. Silakan cikgu. Terima kasih, Mira. Okey, hari ini kali ini kita teruskan dengan slide lebih pada latihan pengukuhan. Macam mana kita apa yang telah kita bincangkan tadi di awal waktu, kita akan kukuhkan jawapan tersebut pada contoh latihan pengukuhan ini. Okey. Raja 1 menunjukkan model reka bentuk ruang dalaman sebuah rumah. Ini ruang dalaman. Okey. Perhatikan betul-betul ya. Okey, A, B, C, D dan E adalah pernyataan langkah kerja menghasilkan model yang tidak mengikut urutan. Langkah kerja. Okey, langkah kerja yang ingin cikgu terangkan di sini ialah apabila sesuatu langkah kerja itu kena ikut urutan yang betul. Seperti kita sendiri ya, kalau kita tersilap langkah akan mengundang musibah. Macam tu juga dengan jawapan ataupun soalan berbentuk langkah kerja mengikut urutan yang betul. A, B, C dan D. Jika berlaku A, B, C terus E, dia akan menyebabkan proses tersebut tidak lengkap ataupun proses tersebut tidak menjadi. Okey? Seterusnya penyataan langkah kerja menentukan skala pada model yang akan dibina, persediaan peralatan pembuatan model, mendirikan dinding model mengikut ruang-ruang yang telah dibahagi termasuk kedudukan pintu dan tingkap mengikut skala. Seterusnya menyediakan tapak model berdasarkan pelan yang diberi. Yang terakhir ialah melengkapkan model dengan perabot yang berskala dan kemasan berdasarkan konsep yang dipilih. Berdasarkan jadual di atas, susun langkah kerja menghasilkan model reka bentuk mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C dan E pada ruang jawapan. Ini adalah ruang jawapan. Jadi cikgu ulang di sini ialah langkah kerja itu sangat penting. Langkah ikut prosedur yang betul. Langkah 1, 2, 3 dan 4, 5. Seperti dari awal sebelum wujudnya reka bentuk kepada yang terakhir proses terjadinya reka bentuk. Jadi untuk itu cikgu mempersilahkanlah murid cikgu yang berada di luar sana untuk sama-sama dengan cikgu menjawab soalan yang telah cikgu pamerkan ini. Siapa boleh bantu cikgu? Saya cikgu. Ya, teruskan. Saidatul Ain. Saidatul Ain. Langkah pertama adalah B. B, persediaan alatan bahan dalam pembuatan model. Okey, cikgu buat sini ajalah. Okey. Langkah kedua D. Apa dia? Langkah kedua D. D. Menjadikan tapak model berdasarkan pelan yang diberi. Okey, seterusnya. Langkah ketiga E. Menentukan skala pada model yang akan dibina. Okey. Langkah keempat C. C. Mendirikan dinding model mengikut ruang yang telah dibahagi termasuk kedudukan pintu dan tingkap mengikut skala. Okey, C. Kita tengok. Dan langkah kelima ialah E. Melengkapkan model dengan perabot yang berskala dan kemasan berdasarkan konsep yang dipilih. E. Ada rakan lain ingin membantu?
ataupun sudah cukup yakin Okey. dengan jawapan yang diberikan? Ashira angkat tangan tadi, cikgu. Okey, Syira. Ada pembetulan? Oh, tiada. Tiada. Okey. Kalau tadi kita lihat pada jawapan. BDS. Ya, betul. Tahniah. Tahniah diucapkan kepada Saidatul Ain. Okey, ini Ya, adalah orang tahniah. cakap langkah yang betul dalam menghasilkan sebuah model reka bentuk. Okey. Seterusnya, okey, teknik menjawab soalan pada bahagian B, cikgu ingin terangkan sedikit macam mana kita untuk menjawab soalan yang sebenarnya pada bahagian B. Okey, pada bahagian B ada 4 soalan yang akan disoal semasa SPM nanti, dan keempat soalan ini akan merangkumi pertama, okey, ini mengaplikasi, menganalisis dan memahami. Dan satu soalan akan diberi sama ada kepada ketiga-tiga contoh soalan yang telah cikgu katakan tadi. Okey, kita beralih kepada soalan mengaplikasi. Okey, contoh soalan mengaplikasi ialah Raja 2 menunjukkan model reka bentuk ruang. Okey, ini model yang kamu telah buat di bengkel tadi. Okey, berdasarkan Raja, nyatakan 2 alatan digunakan untuk menghasilkan model reka bentuk. Okey, pengalaman sedia ada. Okey, mengaplikasi ialah contoh mengaplikasi proses reka bentuk yang kamu buat dalam bengkel, kita aplikasikan kepada tempat yang baharu. Okey, faham? Contoh, kita buat di bengkel mengikut ruang ataupun jenis perabot yang telah cikgu tetapkan. Tetapi diaplikasikan, dipindahkan kepada tempat yang baharu, mungkin pelanggan yang ingin menghendakkan anda untuk membuat sesuatu perabot atau reka bentuk dalaman mengikut keluasan dan ruang yang telah dinyatakan. Jadi cikgu ulang, aplikasi benda lama kepada benda yang baharu. Daripada bengkel kepada fungsi sebenar. Okey, itu mengaplikasi. Jadi apabila kita tengok pada bahagian A, okay, soalan A tadi menyatakan 2 alatan yang digunakan untuk menghasilkan model reka bentuk ruang itu. Pertama, pisau utility dan pembaris besi. Ini kita, orang cakap, kita lihat kepada pengalaman sedia ada yang telah kamu lakukan semasa berada dalam bengkel. Kamu menggunakan alat ini untuk membuat atau membina reka bentuk dalaman ruang. Ini kita masih proses mengingat. Seterusnya adalah huraikan 5 langkah menghasilkan sebuah model reka bentuk dalam ruang dalaman. Okey, mengaplikasi pengalaman sedia ada. Seperti yang telah dijawab oleh Saidatul Ain tadi pada paparan yang sebelum ini, kita akan lihat apa yang telah dinyatakan adalah proses persediaan atau pembinaan atau pembuatan model reka bentuk dalaman dalam bengkel kamu. Jadi apabila kita lihat sini, dia akan aplikasikan kepada ruang yang sebenar, iaitu persediaan alat dan bahan model, menyediakan tapak model berdasarkan pelan, menentukan skala model, mendirikan dinding model mengikut ruang termasuk kedudukan tingkap dan pintu, dan melengkapkan model dengan perabot dan kemasan berdasarkan konsep yang dipilih. Okey, pengalaman sedia ada, kamu aplikasikan tempat yang baru. Dan seterusnya, untuk melengkapkan soalan ini, cadangkan 2 aksesori hiasan yang sesuai ditambah pada ruang dalaman model tersebut. Pertama, gubahan bunga dan hiasan dinding. Jadi apabila cikgu beranggapan ataupun cikgu suka citanya, cikgu rasa mudah-mudahan cikgu dapat menyampaikan maksud mengaplikasi ini dan murid dapat faham situasi lama kepada situasi baharu. Okey, seterusnya contoh bahagian B, Raja yang ada. Berdasarkan Raja di atas, nyatakan 3 alatan yang digunakan untuk menghasilkan model reka bentuk ruang tersebut. Alatan, dia bukan cakap bahan, alatan yang digunakan untuk mereka bentuk ruang tersebut. Saya boleh bantu cikgu secepat mungkin? Pisau utility, Okey. pembaris besi, Betul. Terusnya? dan glue gun. Glue gun. Okey, kita tengok jawapan. Pisau dan glue gun. Okey, betul, tahniah. Seterusnya, huraikan langkah menghasilkan model reka bentuk ruang dalaman. Saya boleh bantu cikgu? Cikgu rasa ni kali ketiga diulang. Kalau tak faham, kalau tidak faham pun cikgu dah tahulah. Okey, teruskan. Siapa yang ingin B? mencuba? Okey. Okey. Boleh saya cikgu? Silakan Izwan. Okey, teruskan. Persediaan alat dan bahan model. Okey. Okey. Menyediakan tapak model berdasarkan pelan, menentukan skala pada model. Okey. Mendirikan model mengikut ruang termasuk kedudukan pintu dan tingkap. Okey. Melengkapkan model dengan perabot dan kemasan berdasarkan konsep yang dipilih. Okey. Cikgu rasa cikgu dengar pun sebelum cikgu pamerkan ni, cikgu rasa jawapan tu sudah betul. Okey. Okey, tahniah Iwan. Dan yang akhir sekali,
Aksesori hiasan yang sesuai ditambah pada ruang dalaman model tersebut. Siapa yang ingin mencuba? Soalan Dua. terakhir. Apa dia? Boleh bantu cikgu? Okey, Saidatul Ain. Teruskan, Saidatul. Pokok dan arca manusia. Pokok dan arca manusia. Okey, betul. Tahniah. Betul. Tahniah Ain, tahniah murid-murid cikgu berada di luar sana kerana berjaya menjawab dan membantu cikgu untuk menyelesaikan soalan-soalan yang telah cikgu utarakan tadi. Yeah. Satu tepukan untuk diri anda semua. Hebat semuanya. Baiklah, cikgu, memandangkan kita pun sudah berada di ruang masa yang terakhir, sedikit Betul. rumusan ataupun kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Okey, rumusan. Topik pengaruh warna dan reka bentuk dalaman memberi peluang kepada murid memahami dan mempelajari kesesuaian warna pada ruang yang hendak diubah suai. Okey, seterusnya modul ini juga memberikan pendedahan kepada murid tentang alatan dan bahan yang digunakan serta membezakan fungsi alatan tersebut. Dan seterusnya murid juga didedahkan dengan proses pembinaan model reka bentuk dengan kaedah yang betul. Itulah dengan kemahiran yang ada ini, apabila mereka berada di IPT nanti, mereka boleh aplikasikan ke peringkat lebih tinggi. Sekurang-kurangnya ilmu asas tu mereka sudah ada. Ya, betul tu cikgu. Baik, terima kasih Cikgu Muhammad Nazri atas ilmu yang diberikan pada hari ini. Tak lupa juga terima kasih diucapkan kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat kita, iaitu Cikgu Nur Hasliah Hairul Anwar. Diharapkan segala ilmu memberikan manfaat yang luar biasa kepada murid-murid yang sedang menonton. Teruskan setia menonton Sukses SPM 2022 hanya di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Didik TV KPM